air ataupun sebelum kita celup tangan kita dalam air. Kenapa? Kerana Nabi kata kita tak tahu la yadri aina batat yadah. Tangan kita pada malam kita tidur tu tak tahu duk mana. Tak mungkin kita petak benda-benda yang kotor. Tak mungkin kita pegang kemaluan kita. Mungkin kita korek punggung kita. Ada. Sebab tangan kita ni kita tidur tak tahu duk mana. Ada pengalaman saya masa duk belajar dulu. Ada seorang sahabat ni, bukan nak buka aib dia sebab kita tak cerita nama dia. Ada. Kita tak sebut nama dia, cuma pengajaran. Nak cerita je, sebab tangan kita ni gerak tengah malam masa kita tidur ni. Tangan kita ni lost control. Bukan kita kawan. Tak. Masa tidur ada seorang sahabat dulu. Masa tidur tu tangan dia berapa-apa. Zaman sekolah dulu kan kita ada pertandingan kawat kaki. Tak, pertandingan kawat kaki. Jadi ramai-ramai tidur. Esok nak tadi kawat kaki. Cerita lama. Jadi ramai-ramai tidur dekat kelas kita hampa tiga tidur. Jadi nakal seorang sahabat ni. Dia malam tu kalau kita tengok mata dia pejam tidur. Tapi tangan dia tu dah berapa? Dah berapa daripada atas bawah nak cari benda tak tahu. Sampai kawan lagi mah. Aku buat ada apa-apa aku ni. Gigi ke apa ni? Sampai setara tu. Lepas tu apa tu seorang. Hak seorang lagi pula dia tidur pakai kain pelekat. Dia tidur pakai kain pelekat. Selimut tu selimut juga. Kain pelekat. Bila dia tidur, kain selimut tak tahu mana. Yang kain pelekat dia tadi dia tarik jadi tutup muka dia. Kain pelekat tu hak jadi selimut dia. Tahu? Dah cerita dia tarik kain selimut dia tu. Tangan dia tu bergerak. Bila dia start pagi esok kita tanya dia. Kita tanya, dah kain selimutmu semalam duduk mana? Dah kata rumah mana? Dah selimut semalam? Tak tahu dia. Dia mau cerita, barulah dia mau cerita. Dia kata semalam tarik kain pelekat buat selimut. Jadi hok bawah tu angry bird dia nampak. Nampak angry bird dia sebab dia tarik selimut pakai atas tu. Tanya dia bukan khabar ke tak masa tarik tu? Benda dia kata masa tidur mana nak khabar. Jadi nak cerita tangan kita tu masa kita tidur tu bukan kita yang kawan. Kita tidur tak tahu benda dah. Tangan duduk mana tak tahu, kita pegang siapa tak tahu. Kalau rumah kita sekarang ni kita yakinlah sebab atas katil kita semuanya benda-benda yang bersih. Tapi kalau kata kita bayangkan orang-orang lama dulu. Orang-orang lama dulu yang tidurnya di tengah-tengah padang pasir. Tidur di tengah padang pasir. Ataupun orang yang tak ada rumah tidur dia hanya hampa tikar ataupun dia hampa pelepah-pelepah tamak. Kita sini mungkin tak jumpa. Kalau kata kita masuk ke pedalaman orang-orang asli, mungkin kita boleh tengok. Rumah dia tak ada kapet, rumah dia tak ada tikar, dia tidur atas tanah macam tu je. Ataupun kalau kita pernah tengok orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui ni dia duduk kemah, dia di tengah-tengah padang pasir. Kadang-kadang dia tak tidur dalam padang pasir, dia tak tidur di tengah kemah, dalam kemah. Dia tidur di luar. Kemah ada, dia tidur di luar, dia letak unggu api, dia apa tikar. Jadi bila tidur tak tahu tangan dia mungkin ada kawasan dia tu ada tai buta ke, ataupun ada tai kuda ke. Jadi tangan tu tak tahu mana. Sebab itulah Nabi suruh setiap kali bangun basuh dulu tangan kita sebanyak 3 kali. Nak bersihkan tangan kita. Barulah dengan tangan kita tadi kita boleh bawa masuk tangan kita ke dalam bekas. Itu tujuan dia. Dan bila kita basuh tangan kita 3 kali, Nabi kata basuhlah kemaluan. Basuh kemaluan kita dulu. Basuh kemaluan, kemudian bersihkan segala kotoran-kotoran. Ataupun kita bersihkan benda-benda yang boleh menghalang air daripada terkena pada kulit kita. Sebab rukun untuk mandi wajib ni mestilah meratakan air ke seluruh anggota badan. Kalau kata ada cat yang tak boleh mengalir air, contoh, ataupun kita main gam sebelum kita mandi. Main gam apa tu? Gam yang jenis kita boleh koyok tu. Agak baik. Main sabun mata baik tu kena tangan. Kita tak perasan benda tu, kita boleh tarik. Tak perasan. Jadi benda tu tak kena pada air. Air kena tapi dia tak meresap, tak kena pada kulit. Jadi cucikan dulu, bersihkan dulu.
Dah, bila kita dah bersih segala kotoran, bersih kemaluan, maka Nabi kata, maka berwuduklah kamu sebagaimana kamu wuduk untuk sembahyang. Itu cara yang paling baik. Cara mandi wajib yang paling baik. Ambil air sembahyang, basuh tangan, basuh tangan, komo, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, basuh telinga. Cuma kaki itu basuh pada hujung sekali. Basuh pada last selepas badan kita siap mandi wajib. Itu kaedah dia. Ada kaedah yang paling baik. Jadi sepanjang kita ambil wuduk tadi, bacalah doa-doa yang sebagaimana diajar oleh Nabi ataupun doa-doa yang telah diajar oleh Imam Ghazali yang kita dah bincang dah sebelum ni. Masa basuh tangan, kita minta supaya keberkatan. Bila kita komo, kita minta supaya lidah kita mudah untuk berzikir sebut nama Allah. Ustaz, tanya sikit. Kalau dalam tanda boleh ke? Dalam tanda? Dalam tanda kalau doa itu setakat dalam hati lah. Dalam hati kita tak nak baca. Kecuali kalau tanda tu yang tanda kita buat tu selain daripada tanda bego. Ada bilik air. Kalau orang dulu dah asing kan, ni tempat bego, ni tempat mandi. Kalau tempat mandi tak ada masalah. Tapi kalau kata tempat mandi kita tu bersekali dengan tempat kita buang air besar ataupun air kecil, maka tak boleh melapaskan kata-kata ataupun doa-doa yang terkandung nama Allah. Kecuali dalam hati ya. Dalam hati pun hanya sekadar yang perlu. Ada hal sekadar yang perlu, tak boleh lebih-lebih. Kerana dalam hati ni kalau kita buat lebih-lebih, contoh dalam zikir dalam tanda, dalam hati juga, tak boleh. Haram kata ulama. Walaupun dalam hati. Tapi kalau ada sebab untuk kita ambil wudu, hanya doa yang berkaitan, maka harus boleh. Lepas tu dia kata, apabila engkau sudah selesai daripada berwudu, maka tuangkanlah air ke atas kepalamu 3 kali. Lepas pada kita berwudu, tapi kaki kita tidak lagi. Maka kita ambil air, siram atas kepala kita 3 kali. Siram 3 kali. Kalau Nabi dulu, dia bukan ambil tembok macam tembok kita besar tu. Sebab dia boleh mencumpuk je air, tak banyak. Jadi dia ambil yang kecil je macam gelas gitulah. Gelas. Dia tuang 3 kali. Tuang 3 kali, baru dia rata-ratakan. Dia rata-ratakan, digosok. Sebab air, syarat kita nak mandi wajib ni adalah ratakan air ke seluruh badan. Letak air, kita rata lah. Sapu biar rata. Tak semestinya kita nak kena buka air biar puas masa mandi. Tu kita sekarang ni. Kita sekarang ni selagi rasa tak basah, selagi rasa tak puas, selagi itulah kita buka pakai air derah. Lagi derah air turun, lagi puas hati kita mandi. Betul tak? Kalau kita cakap air lek itu Allah, air tak puas mandi. Padahal kata juga, itu beza kita dengan Nabi. Nabi dia buat benda yang betul-betul wajib, nak elakkan pembaziran. Tapi kita buat benda kalau boleh nak sepuas-puas hati. Nak sepuas-puas hati. Dan engkau berniat mengangkat ataupun menghilangkan hadas junub, kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan. Jadi masa tuang air atas kepala tadi, niatlah kita mandi wajib. Niat mandi wajib. Ada setengah ulama kata niat mandi wajib tadi pada permulaan kita ambil air sembahyang lagi. Pada permulaan kita ambil air sembahyang, kita niat situ. Ada sebahagian ulama kata masa kita selepas ambil air sembahyang, kita tuang air atas kepala tu, masa nak luruk kepala tu, masa tu kita niat mandi wajib. Dan selamanya kita buat dua-dua. Buat start daripada awal. Kemudian tuangkanlah air ke sebelah badanmu yang kanan. Badan kanan. Inilah. Ambil air, siram sebelah kanan, lepas tu ratakan. Dan ikutilah dengan sebelah kiri, dan gosoklah bahagian hadapan dan belakang daripada badanmu, dan selat-selatilah rambut di kepala dan juga janggutmu, dan sampaikanlah air ke tempat-tempat yang berlipat daripada badanmu dan tempat tumbuh rambut, baik yang tipis maupun yang tebal. Dan jangan sesekali engkau menyentuh kemaluanmu selepas berwuduk tadi. Dan jikalau tersentuh tanganmu dengannya maksudnya dengan kemaluan tadi, maka ulangilah wudukmu sekali lagi.
Dah. Sebab kita berwudu dah daripada awal tadi. Masa kita mandi kita gosok belaka tu gata-gata air. Kena ingat tangan kita jangan tersentuh kemaluan ataupun benda yang boleh membatalkan wudu. Dah. Sentuh kemaluan, kubur ataupun dubur. Ataupun tengah-tengah mandi tak sentuh kemaluan tapi ketum. Dah. Batal juga. Tak, bukan batal mandi wajib, batal wudu tadi. Dah. Bila batalnya wudu maka dah siap mandi wajib, maka dia kena ulang balik wudu tadi. Dah. Jadi kalau kata masa dia sembahyang masa dia mandi tadi, wudu yang dia ambil tadi, dia berjaga-jaga yang tangan dia ataupun dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu, maka lepas tu dia boleh terus dengan sembahyang. Dah. Mandi wajib dia tadi dah dikira sebagai mengangkat hadas kecil. Dah. Siapa yang mengangkat hadas besar, maka hadas kecil dia terangkat sekali. Dah. Tapi kena ingat situ lah. Ingat jangan sentuh kemaluan. Dah, selepas daripada kita niat. Kalau sebelum ada kita niat mandi wajib tadi, gonyok 14 kali pun tak ada masalah. Dah. Sebab dia tak berlaku lagi. Dan perkara-perkara wajib di dalam mandi ialah yang pertama niat. Yang pertama niat. Dan memang setiap kali ibadah, mana-mana ibadah kita, memang perkara yang paling wajib adalah niat. Tak. Niat ni menentukan sah ataupun tidak ibadah kita. Tak. Macam sembahyang kita. Sembahyang kita kalau kata tak niat, tak sah sembahyang. Puasa besok ni kalau kita tak niat pada malam ni, tak, dan kita lupa niat sehingga terbit pada fajar besok, maka puasa kita tak sah. Tak. Kerana sahnya puasa ataupun sahnya ibadah ni adalah dengan niat. Jadi sekarang ni dah masuk dah. Tak. Bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi kata dah umur dah. Boleh pasang lalu niat malam. Kita ingat tu niat lalu. Sahaja berpuasa esok hari pada bulan Ramadan lillahi ta'ala. Tak. Kalau ikut pada mazhab kita Imam Syafi'i, puasa ni hanya boleh niat setiap malam sekali saja. Sekali saja. Tak. Sekali saja. Maksudnya setiap hari kita kena niat berasingan. Malam ni niat untuk puasa besok. Tak. Malam esok pula kena niat untuk puasa lusa. Ada. Walau bagaimanapun ada setengah ulama mengatakan kita boleh taklid kepada mazhab Imam Malik. Tak, mazhab Imam Malik sebahagian ataupun sebahagian daripada mazhab kita Imam Syafi'i sendiri pun mengatakan boleh untuk kita niat sebulan. Niat sebulan tu. Cuma yang masyhur dalam mazhab kita ni, niat sebulan ni tak dikira. Cuma kalau kata kita untuk berhati-hati. Tak, berhati-hati, niat sebulan kita ambil pada pandangan Imam Malik, niat pada awalnya kita niat sebulan tu. Tak, sahaja aku berpuasa sebulan, 1 bulan pada bulan Ramadan, tak, kerana Allah Ta'ala. Tapi kita kena niat juga untuk setiap malam. Tak, cuma kalau kata takut-takut kita terlupa, tak, takut-takut duk syok sangat makan nasi gabur, tom yum lah, martabak, roti john, macam-macam duk beli ni. Tak, duk makan. Lepas tu pergi masjid, duk sembahyang tarawih gini. Sampai terlupa kepada niat. Maka boleh dah dikira sebagai niat yang pertama pada malam pertama yang kita niat sebulan tadi. Boleh. Cuma kita kena ingat yang paling baiknya kena setiap malam. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis daripada badan. Ini wajib. Tak. Kalau kata kita mandi, najis ada tertepek lagi, tak boleh. Maksudnya tak menghilangkan najis. Kena menghilangkan najis. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Ratakan seluruh anggota badan, bermula daripada ujung rambut atas sampailah kepada kaki. Tak, kena rata berlaku. Kalau satu tempat sahaja tak kena air, maka mandi wajib kita tak sah. Mandilah dalam sungai setara mana pun. Kalau kata kita mandi tiak tak akak, terjun dah dalam sungai. Tak, terjun tiak tak akak, tiak sebelah ni, gonyok gosok, kita naik. Kena ada air sini? Tak kena. Tak, maka tak sah mandi wajib. Sebab tu mandi wajib ini tak semestinya air banyak ataupun sedikit. Tapi dia syaratnya adalah meratakan air ke seluruh anggota badan. Itu adalah perkara-perkara wajib dalam mandi. Dan perkara yang wajib di dalam wudu pula. Sebab apa? Sebab
dalam kita mandi wajib tadi kita ambil wudu. Ada kita ambil wudu. Jadi perkara yang wajib, kalau kata kita buat sekadar yang wajib ni, maka dah dikira dah sah wudu kita, dan dah dikira dah boleh dah ambil apa dikira boleh kita buat sekali dengan sembahyang. Dah. Yang pertama niat. Dah, niat tu ketika mana? Niat ketika membasuh muka. Sebab anggota basuhan wudu adalah yang pertama membasuh muka. Tak sah kita niat ketika membasuh tangan, kerana tangan itu bukan rukun daripada air sembahyang. Tangan itu adalah perkara yang sunat. Begitu juga dengan bergumam. Begitu juga dengan masuk air dalam hidung. Itu adalah perkara-perkara yang sunat. Dan perkara yang wajibnya adalah ketika basuh muka dan basuh muka. Yang kedua, membasuh muka sekali. Ada yang wajib sekali. Dan 3 kali sunat. Ada sekali wajib. Maksudnya bila kita basuh sekali sah dah. Tak ada masalah. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku juga sekali. Ada sekali. Kenapa dia kata sekali? Sebab dia cerita yang wajib saja. Ini Imam Ghazali cerita yang wajib. Bila dia cerita yang wajib ni bukan bermaksud dia suruh kita buat sekali-sekali. Tak. Cuma buat sekali itu dia nak cerita yang ini yang wajib. Yang keempat, menyapu sebahagian daripada kepala sekali. Yang keempat, itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai ke buku lali sekali. Dan yang keenam, tertib. Tertib. Maksudnya itu adalah turutan untuk kita nak ambil air sembahyang. Kita kira lah sama ada kita nak ambil air sembahyang tadi berasingan dengan mandi wajib, ataupun kita nak ambil air sembahyang tadi bersekali dengan mandi wajib. Boleh tak? Dan tu kalau kita mandi wajib tadi selesai adakah mengangkat air kecil? Selesai. Dan adakah dengan selesai tadi mengangkat air kecil kita boleh bawa kepada sembahyang? Boleh kan? Sebab ada dah situ. Sebab sepanjang mandi wajib tadi kita tak sentuh kemaluan kita. Kecuali kita sentuh kemaluan. Bila kita mandi wajib, kita gosok tangan kita menyentuh kemaluan, maka tak boleh kita bawa kepada sembahyang ataupun untuk kita pegang mushaf. Sebab kita tak terangkat hadas kecil tadi. Tapi hadas besar, mandi wajib sah ke tak sah? Sah. Sah. Sentuh kemaluan, gosok kemaluan, tak ada masalah. Ada sah belaka. Cuma bezanya boleh bawa kepada sembahyang ataupun tidak. Itu je. Jadi kadang-kadang kita ni kan macam-macam. Kalau dengar orang cerita ni, kalau kita ni cara nak mandi wajib ni macam-macam. Ada yang mandi wajib tak ambil sembahyang, ada yang mandi wajib ambil sembahyang, ada mandi wajib tak sentuh kemaluan, ada mandi wajib gosok kemaluan. Ada. Boleh belaka. Dengan syarat niat tadi tu. Dengan syarat niatnya, niat mandi wajib. Yang kedua, hilangkan najis ataupun hilangkan segala halangan-halangan yang boleh menyentuh air ke kulit kita. Dan yang ketiga, syarat dia meratakan air ke seluruh badan. Cukup 3 perkara ni sah dalam mandi wajib. Dah. Dan yang lain daripada itu hukumnya adalah sunat muakkad. Yang lain daripada mana? Yang lain daripada yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali tadi, iaitu perkara-perkara wajib mengambil air sembahyang. Sunat muakkad, basuh tangan, berkomor, masuk air ke dalam hidung, basuh telinga, dan basuh 3 kali daripada setiap kali basuhan. Dan kelebihannya sangat banyak, pahalanya sangat besar, dan orang yang tidak mengambil berat dengan yang sunat ini adalah rugi, kata Imam Ghazali. Dan orang yang tak ambil berat kepada perkara-perkara sunat ni rugi. Rugi dia seumpama orang yang meniaga tapi tak nak kepada keuntungan. Itu dia umpama. Meniaga goreng pisang, modalnya 1,000. Goreng pisang habis, dapat duit saja 1,000. Untung tak? Tak untung. 1,000 tadi dapat modal saja. Tak. Waktu keluar modal pergi dekat minta dengan KWSP, minta juga dengan BMX Anwar Ibrahim, contoh tak.
Nak juga duit 1,000 apa nak modal nak nega minta lah Perdana Menteri dah YB minta nak 1,000 ni. Nak nega. Kita ni miskin sangat dah. Allah, duit pun tak ada dah nak buat gaya, nak beli baju gaya anak, nak beli gaya bini, nak beli baju gaya kita sendiri. Tak cukup ni. Tak, minta kita YB pun bagilah 1,000. Kita beli barang-barang, beli pisang, beli tepung, beli gini. Jual suka kita. Tak, petang tu habislah kira-kira ada 1,000. Ada 1,000, keluar modal 1,000, dapat 1,000. Baliklah 1,000 pula kita beli pula modal. Beli pula pisang, beli pula tepung, beli macam-macam, habis 1,000 ringgit. Lepas tu kita jual pula, habis pula. Kira-kira ada 1,000 pula. Ada kawan nego gitu? Tak ada nego gitu. Niaga keluar 1,000 dapat 1,000 tu orang tak kira untung. Tak, tu kira balik modal. Tak, kalau hak untung ni keluar modal 1,000, kira-kira dapat 2,000. Baru suka. Ada. Jadi orang yang tak bagi perhatian kepada perkara-perkara sunat, itulah umpama ni. Ada perumpamaan dia, rugi. Bahkan kata Imam Ghazali, boleh membawa yang wajib kepada bahaya. Yang wajib kita buat tadi bahaya. Kenapa? Kerana yang wajib tadi pun kita tak yakin Allah terima ke tak. Tak, sembahyang sunat kita tak buat. Puasa sunat kita tak buat. Amalan-amalan sunat zikir kita tak buat. Baca Quran pun kita tak. Yang kita buat ni hanya sembahyang wajib yang 5 kali waktu. Tak, 5 waktu sehari semalam. Itu je kita buat. Yang lain tak buat lagi. Jadi Imam Ghazali kata boleh membawa yang wajib ini kepada bahaya. Tak, yang wajib ni kita tak yakin lagi Allah terima ke tak, sah ke tak sembahyang kita. Tapi kalau kata kita buat perkara-perkara yang sunat, maka benda ni lah yang menampung perkara yang wajib tadi. Kerana perkara yang sunat merupakan penampung, tak, penampung kepada kekurangan yang ada pada yang wajib. Jadi itulah, kalau kata kita nak selamat dalam amalan kita, nak selamat dalam ibadah kita, maka kita kena tampung perbanyakkan perkara-perkara yang sunat. Tak, banyakkan rawatib, banyakkan tahajud, banyakkan kalau rasa tak mampu nak bangun tengah malam, banyakkan baca Al-Quran. Benda yang mudah-mudah, yang simple, berzikir, baca Quran dan sebagainya. Kerana benda-benda ni boleh menampung kepada kekurangan perkara ataupun amalan-amalan yang wajib. Jadi cukuplah sekadar itu dahulu. InsyaAllah kita sambung dengan Rawih. Dah puasa dah? Jadi dah tak? Puasa? Yakin lah? Orang yang kata yakin, kita ikut dia lah. Sebab kita tak dengar. Ada.